Serampang Tiga Mata Perkasa Rakyat lonjak perniagaan dan rangsang ekonomi. Semua taska di seluruh negara kembali beroperasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana bersama saya Syahril Sarafuddin Dan saya Hazel Desmond. Pelan pemulihan ekonomi akan diumumkan dalam tempoh terdekat dengan memberi tumpuan kepada 3 matlamat. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, matlamatnya untuk memerkasa rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Pelan itu dirangka bagi tempoh Jun hingga Disember berdasarkan 4 ciri utama. Pertama, ianya mestilah tangkas dan dinamik. Ini bermakna pelan tersebut mesti mampu diperbaiki dan diperhalusi secara berterusan mengikut keperluan semasa dan situasi tidak menentu ataupun unprecedented sepanjang tahun 2020. Kedua, kerjasama sektor awam swasta diutamakan. Pelan ini akan merangkumi pelbagai langkah dengan kerjasama seramai mungkin pemain dari sektor swasta. Dan bukan sahaja dari syarikat berkaitan kerajaan, GLCs dan GLICs. Kerajaan perlu memastikan usaha komunikasi secara berterusan kerana ketelusan dan keterbukaan penting dalam menjayakan pelan pemulihan ekonomi jangka pendek. Ciri lain meliputi pelaksanaan pelan berdasarkan data dan statistik agar setiap pencapaian dapat dipantau dan diperhalus dengan cepat dan tepat. Data terkini juga akan dikongsi dengan semua sektor kerajaan dan swasta selain agensi-agensi pelaksanaan demi penambahbaikan berterusan. Tengku Datuk Seri Zafrul turut mendedahkan sektor pelancongan antara yang paling terjejas teruk akibat penularan COVID-19 di seluruh dunia. Setiap 4 daripada 10 pekerjaan dalam sektor itu menanggung kesannya. Selain tempahan berkurangan, pembatalan juga meningkat pada saat-saat akhir. Justru pemain industri berharap pelan pemulihan ekonomi dapat mengubah situasi tersebut. Jadi bagi kami lah yang berada di sektor pelancongan ni, kami rata-rata lah berada dalam keadaan yang risau lah, yang kita tak tahu masa depan kita macam mana. So ada kita boleh bekerja lagi atau tidak untuk 2-3 bulan lagi ni, dan sampai bila company boleh bertahan kerana ada dah company yang berura-ura nak meminta pekerja mungkin menyambung cuti ataupun mungkin terpaksa layout, dan juga ramai pemilik syarikat yang dah pun menutup syarikat. Semoga ada bantuan daripada kerajaan, bantuan yang berterusan. Baru ni kita pun dah secara pekerja-pekerja pun mungkin dapat bantuan daripada kerajaan, subsidi upah. Kami juga mengharapkan ada sedikit bantuan daripada pihak kerajaan khususnya kepada kaki tangan yang terlibat dalam sektor pelancongan ataupun sektor ini, kerana ramai di kalangan mereka yang hilang punca pendapatan. Kita mahukan kerajaan mempercepatkan pemulihan pelancongan domestik. Di samping itu, pemain industri ini juga mengharapkan kerajaan dapat membantu mereka dengan bantuan keuangan. Sebagai pemain industri, saya mengharap agar kerajaan dapat mempercepatkan pelan pemulihan ekonomi agar pemain industri dapat bergerak cergas dan sekaligus membangunkan ekonomi Malaysia. Bagi pemain industri perhotelan pula, pelan pemulihan ekonomi yang bakal diumumkan bukti tiada pihak yang ditinggalkan kerajaan dalam usaha membantu mendepani kesan COVID-19. Sektor itu jelas amat memerlukan suntikan segera untuk kembali bernafas setelah berbulan-bulan menanggung kerugian. Persatuan Hotel Malaysia MAH menganggarkan kerugian sebanyak RM560.72 juta setakat ini setelah kadar penghunian hotel jatuh kepada hanya 11%.
Ia merupakan penurunan 3 kali ganda berbanding kadar penghunian 32% yang direkod sektor terbabit pada pertengahan Mac tahun ini. Keputusan untuk tutup atau berhentikan operasi adalah disebabkan ketiadaan bisnes atau revenue. Tetapi kos masih ada. Jadi kami mengharapkan kepada kerajaan untuk plan pemulihan ekonomi dilaksanakan untuk membantu pihak hotel dan ekonomi pelancongan. Ia akan mengambil masa untuk ekonomi pelancongan kembali ke situasi normal. Untuk tahun ini, tinjauan ahli-ahli kami yang dibuat didapati purata okupansi atau penghunian adalah dalam lingkungan 30% sahaja. Dengan adanya strategi untuk pelancongan domestik, kami mengharapkan purata penghunian akan naik dan dengan itu ia akan membantu ekonomi pelancongan. Lebih 20,000 pekerja dalam bidang perhotelan diberhentikan kerja, dipotong gaji dan diarah mengambil cuti tanpa gaji. Kami telah dicutikan selama 3 bulan dan keadaan itu adalah agak lama untuk menampung perbelanjaan dengan kehidupan ekonomi yang semakin tidak berapa baik dan barangan-barangan di luar juga mahal. Sangat terkesan dengan pandemik COVID-19 ni sebab saya kehilangan kerja, saya kehilangan punca pendapatan dan saya juga ada banyak komitmen, ada loan, ada beberapa benda lain nak kena bayar. Majlis perkahwinan saya pada bulan Jun ni juga terpaksa dibatalkan memandangkan saya dah tak bekerja. Saya juga sedang berusaha mencari pekerjaan baru. Akan tetapi tak banyak syarikat kat luar sana yang perlukan pekerja sekarang. Sejak awal Mei lalu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus bersama lebih 100 pihak berkepentingan. Ia bagi memastikan ketelusan pelaksanaan Pelan Pemulihan Ekonomi yang bakal diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sekatan perjalanan di seluruh dunia memberi impak ketara kepada sektor penerbangan penumpang. Syarikat penerbangan terpaksa menghadkan operasi penerbangan sehingga mengakibatkan masalah kewangan yang serius. Presiden Kesatuan Kebangsaan Anak Kapal Kabin Penerbangan Malaysia NUFAM, Ismail Nasaruddin mengakui situasi itu turut menyebabkan pekerja terlibat hilang punca pendapatan. Kerana ini adalah satu situasi yang tidak mungkin orang kata dapat dipulihkan dalam tempoh sebulan dua, kerana kesan ini adalah kesan berpanjangan dan ia akan mungkin langsung sehingga 1 ataupun 2-3 tahun. Ini terpulang kepada keadaan wabak COVID-19 juga, di mana negara-negara lain juga terkesan dari wabak COVID-19 ini. NUFAM telah menerima banyak aduan tersebut di mana menyatakan bahawa syarikat-syarikat ini tidak juga membayar gaji dan allowance pekerja atas sebab kesan wabak COVID-19. Ini adalah satu kebimbangan di mana kesatuan rasa tanggungjawab daripada syarikat penerbangan ini harus terus diadakan untuk pekerja mereka, kerana pekerja juga perlu menerima gaji. Ekoran penularan wabak COVID-19, kaki tangan syarikat penerbangan terpaksa membuat pilihan. Selain bercuti tanpa gaji, ada juga yang hanya dipanggil bertugas apabila diperlukan. Situasi pekerjaan sejak PKP dilaksanakan memang agak teruk sebab daripada beratus-ratus flight dulu kita hanya ada 5 hingga 8 flight sahaja sehari dan banyak flight pula dibatalkan sebab tak cukup penumpang dan sebagainya. So kebanyakan standby pun tak ada call out. Dan saya sebagai contoh pun dalam tempoh 3 bulan saya hanya fly sehari sahaja. So memang pendapatan sebelum PKP
boleh dapat paling kurang 4, 5 atau 6,000. Tapi sekarang basic sahaja, which is 1,000 hingga 1,500. Memang jauh beza sebab flight, kita orang punya gaji ni bergantung kepada flying allowance. Bila kerja, bila ada flight, baru ada gaji. So bantuan prihatin saya tak dapat sebab saya bujang dan gaji sebelum ni lebih 4,000 kan. So tak dapat lah, tapi hakikatnya dapat basic sahaja, which is 1,500. Agak kecewa lah sebab bantuan tak ada, so terpaksa bergantung kepada saving sendiri untuk bayar komitmen yang ada. Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa sebelum ini menyifatkan Mac 2020 sebagai bulan bencana kepada industri penerbangan. Berikutan permintaan yang diukur mengikut kilometer RPK jatuh mendadak 52.9% berbanding tahun lalu. Semua 7,000 taman asuhan kanak-kanak taska di seluruh negara dibenar beroperasi semula bermula hari ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP memutuskan baki 6,696 daripada keseluruhan taska beroperasi serta-merta berbanding hanya 304 yang dibenarkan sebelum ini. Ramai ibu bapa yang kedua-dua mereka bekerja, mempunyai masalah jika mempunyai anak-anak kecil dan mereka perlu menghantar ke taska misalnya supaya membolehkan mereka bekerja. Dan kita juga dapati ada majikan-majikan swasta misalnya memaksa pekerja mengambil cuti tanpa gaji kalau nak menjaga anak di rumah. Ini merupakan isu yang saya dah sebutkan bahawa mereka tidak boleh membuat paksaan seperti itu. Tapi ada juga yang dilakukan. Oleh itu, untuk menyelesaikan isu ini, maka kita telah bersetuju membenarkan taska beroperasi. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah memperkemas prosedur operasi standard SOP berhubung pembukaan semula taska yang disifatkan beliau lengkap dan menyeluruh. Manakala operasi Taman Didikan Kanak-kanak Tadika dicadang beroperasi bermula Julai. Sementara itu, kebenaran rentas negeri turut diberi kepada bakal pengantin yang mahu melangsungkan perkahwinan dengan pasangan berlainan negeri. Kebenaran itu bagi memudahkan urusan akad nikah. Ramai yang memohon daripada pihak polis untuk merentas negeri untuk akad nikah pasangan-pasangan ini. Jadi mesyuarat faham keperluan tersebut. Jadi mesyuarat pada hari ini bersetuju untuk membenarkan rentas negeri bagi urusan akad nikah dengan syarat yang sama, iaitu perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak PDRM. Dan SOP-nya sama seperti yang lain, tidak boleh melebihi 20 orang di dalam majlis tersebut, penjarakan sosial tanpa bersalaman dan sebagainya seperti SOP yang lain. Kebenaran turut diberi bagi jurufoto perkahwinan mengambil gambar pengantin sama ada ketika majlis berlangsung mahupun gambar pra-perkahwinan. Mengulas perkara lain, Datuk Seri Ismail Sabri berkata tiada keperluan untuk melaksanakan saringan COVID-19 di semua penjara di seluruh negara. Saringan hanya akan dilakukan di penjara yang dikesan mempunyai kes positif. Macam juga penjara. Di penjara Sungai Buloh. Jadi tak perlu penjara-penjara lain kecuali ada COVID positif di penjara lain. Di Sungai Buloh pun kerana kedudukan blok Sungai Buloh ada 8 blok penjara. Oleh kerana satu blok saja yang kena, di blok yang berkaitan saja yang kita buat saringan. Mulai hari ini, saringan akan dilakukan terhadap 600 banduan penjara Sungai Buloh di blok yang dikesan mempunyai kes positif, termasuk semua 700 kaki tangan penjara berkenaan. Datuk Seri Ismail Sabri bagaimanapun menegaskan tiada pelawat dibenar melawat banduan di penjara.
Selepas saya lahir, doktor telah berikan saya vaksin BCG dan hepatitis B. Semasa saya 2 bulan, ibu telah membawa saya ke klinik untuk mendapatkan vaksin 5 serangkai. Dos kedua ketika saya 3 bulan dan dos ketiga pada usia 5 bulan. Untuk vaksin MMR pula, saya akan ambil sebanyak 2 kali ketika 9 bulan dan setahun. Bila saya mencecah 18 bulan, ibu jangan lupa untuk dapatkan vaksin booster 5 serangkai saya ya. Seronok rasanya dapat membesar dengan sihat. Bersua kembali. Kluster baru COVID-19 dikesan di Pangsapuri Ceras menjangkiti 6 individu. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata kemungkinan besar kluster wabak itu berkait dengan aktiviti ziarah sebelum dan semasa sambutan Aidilfitri. Beliau berkata daripada 6 kes itu, 3 dikesan membabitkan penghuni Pangsapuri berkenaan, manakala 3 lagi di luar kawasan Pangsapuri. Setakat ini, seramai 120 orang telah dikenal pasti dan disaring, di mana 6 kes positif telah dikesan, 76 kes adalah negatif COVID-19 dan 38 masih menunggu keputusan. Selain tindakan active case detection yang telah mula dilaksanakan di Pangsapuri tersebut, beberapa langkah kawalan penularan jangkitan COVID-19 turut giat dijalankan. Misalnya, pengasinan kontak dan aktiviti pensampelan, aktiviti nyah kuman dan nyah cemar, hebahan pendidikan kesihatan berkaitan dengan pencegahan jangkitan COVID-19 seperti amalan 3W dan elakkan 3S. Beliau berkata kes pertama kluster itu dikenal pasti hasil ujian saringan terhadap seorang pelajar pusat tahfiz yang dijalankan dengan kerjasama JAKIM dan Kementerian Kesihatan. Bagaimanapun, tiada pelajar, guru atau kaki tangan pusat tahfiz berkenaan mempunyai sejarah menghadiri perhimpunan di Sri Petaling sebelum ini. Sementara itu, 20 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif di Malaysia sebanyak 7,877 kes. Datuk Dr. Nur Hisham berkata 15 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Manakala 66 kes pulih dan tiada kes kematian dilaporkan. $10.77 juta orang bakal menerima manfaat bantuan prihatin nasional BPN meliputi kumpulan pertama hingga ketiga. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, pertambahan jumlah penerima itu hasil peruntukan RM11.5 bilion, iaitu tambahan RM1.5 bilion terhadap peruntukan BPN sebelum ini. Kumpulan pertama adalah seramai 8.3 juta penerima yang menerima bayaran secara berperingkat dalam fasa pertama dan kedua. Sehingga 31 Mei, bagi fasa pertama, seramai 7.93 juta penerima telah menerima bayaran berjumlah RM5.56 bilion. Bagi fasa kedua pula, seramai 7.9 juta penerima telah menerima bayaran berjumlah RM3.55 bilion. Sehingga 31 Mei, 2.08 juta daripada 2.3 juta penerima kumpulan kedua telah menerima bantuan berjumlah RM1.57 bilion. Penerima kumpulan ketiga melibatkan 170,000 orang yang membuat rayuan antara 11 hingga 31 Mei lalu akan menerima bayaran pada hujung bulan ini. Beliau menjelaskan perkara itu menerusi pengumuman laporan ke-7 pencapaian prihatin laksana melalui sidang video di Facebook.
Bagi menyokong sektor perniagaan di bawah bantuan subsidi upah, 3.22 bilion ringgit diluluskan kerajaan sehingga 31 Mei lalu. Jelas Tengku Datuk Seri Zafrul, peruntukan itu memberi manfaat kepada lebih 286,000 majikan yang mewakili 2.2 juta pekerja. Ia merupakan peningkatan jumlah kelulusan untuk 200,000 pekerja sebanyak 980 juta ringgit berbanding 2 minggu sebelumnya. Kedua, saya ingin berkongsi mengenai program pengekalan pekerja ataupun Employment Retention Program yang dikawal selia oleh Perkeso. Sukacita saya mengumumkan bahawa sehingga 31 Mei, seramai 184,000 pekerja telah diluluskan bersamaan dengan 110 juta ringgit sebulan. Manfaat ini akan disalurkan kepada majikan dan pemilik perniagaan. Bantuan majikan COVID-19 KWSP menjadi inisiatif ketiga yang dilaksana. Setakat 31 Mei, 5,245 daripada 26,509 permohonan telah diluluskan. Ia melibatkan 34.8 juta bagi caruman KWSP majikan berbanding 20.6 juta ringgit 2 minggu lepas. Perusahaan kecil dan sederhana PKS turut mendapat pembelaan. 76% permohonan geran khas prihatin GKP bagi PKS Mikro telah diluluskan. Jelas Tengku Datuk Seri Zafrul, ia meliputi lebih 400,000 permohonan. Pemohon boleh melakukan semakan status bermula esok dan bayaran akan dilakukan mulai 15 Jun ini. Saya juga ingin berkongsi bahawa LHDN sedang membuat semakan lanjut ke atas 81,260 permohonan. Dan status kelulusan bagi permohonan akan dimaklumkan mulai 8 hari bulan Jun. Bagi mereka yang lulus, bayaran akan dibuat mulai 15 Jun juga. Bagi 72,859 permohonan yang tidak lulus, mereka masih berpeluang untuk melakukan rayuan mulai 3 hingga 15 Jun ini melalui portal rasmi LHDN. Polis Seberang Perai Utara melakukan pemantauan mengejut di Pasar Bisik Penaga, Seberang Perai, Pulau Pinang setelah pasar itu diarah tutup semalam akibat gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP. Menurut Ketua Polis Seberang Perai Utara, ACP Nur Zaini Muhammad Nur, pihaknya berpuas hati sepanjang pemantauan hari kedua penutupan. Dalam pembacaan saya dapati bahawa banyak mereka telah mematuhi dan saya percaya pihak Persatuan Nelayan dan juga nelayan sedang menyusun strategi ataupun menyusun perancangan untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan. Dan saya dapat melihat nelayan-nelayan pun menjual barangannya hanya di tepi laut, di tepi pantai saja dan tidak dalam keadaan yang jumlah yang banyaklah. Polis akan sentiasa memantau pergerakan operasi di Pasar Bisik bagi memastikan garis panduan yang ditetapkan dipatuhi. Seorang lelaki warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Balik Pulau Pinang kerana memandu di bawah pengaruh alkohol hingga hampir melanggar seorang anggota polis. Tertuduh Lim Siang Ju, 63 tahun, turut berdepan 3 pertuduhan lain. Mengikut pertuduhan pertama, Lim Siang Ju didakwa mengikut Seksyen 45A-1 dan 42-1 Akta Pengangkutan Jalan, ekoran memandu secara mabuk dan melulu. Dia turut didakwa mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang tugas penjawat awam selain mengeluarkan kata-kata kesat kepada anggota polis bertugas. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu kira-kira pukul 10.30 malam 30 Mei lalu. Magistrate Nur Azunin membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,000 bagi setiap pertuduhan selain lesen memandu digantung dan pasport ditahan. Sementara itu, Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia berpendapat undang-undang yang lebih ketat perlu dikuatkuasakan terhadap individu yang memandu dalam keadaan mabuk. Ini kerana insiden berkenaan bukan setakat menyebabkan kecederaan, malah juga kematian.
Presidennya Dato' Zainul Rijal Abdul Bakar berkata hukuman yang lebih setimpal seperti hukuman mati perlu dikenakan. Saya mengalu-alukan hukuman yang lebih berat dikenakan kepada pemandu yang mabuk ini yang menyebabkan kemalangan dan juga kematian dan kecederaan kepada orang yang dilanggar oleh mereka. Ini termasuklah hukuman seperti membatalkan lesen pemandu mereka dan juga hukuman yang lebih berat sehingga hukuman menggantung sampai mati. Ini adalah kerana sekiranya mereka terlibat di dalam kemalangan maut, tidak wajar mereka dilepaskan sebegitu sahaja. Mereka telah menyebabkan kematian kepada orang yang tidak berdosa dan hukuman yang setimpal itu adalah kematian juga. Melalui satu rakaman video kepada RTM, Dato' Zainul Rijal berkata pembayaran pampasan atau ganti rugi kepada mangsa kemalangan atau waris wajar dipertimbang. Sementara itu, kajian RTM melalui Facebook Berita RTM mendapati 98% warga Maya bersetuju hukuman lebih berat perlu dikenakan kepada pemandu mabuk. Kerajaan juga dicadang bertindak lebih tegas dan menghadkan premis jualan arak bagi menangani masalah ini. Cadangan pembekuan lesen penjualan arak disambut baik Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan susulan peningkatan kemalangan membabitkan pemandu mabuk. Namun ia perlu diperhalusi. Hukuman itu satu harus dikaji semula. Yang keduanya undang-undang transportation yang melibatkan Kementerian Pengangkutan, yang itu mereka harus uruskan dulu dan sebagainya. Kemudian itu ini juga bersangkutan dengan MITI, Ministry of Trade and International Industry. So ini harus kita bincangkan bagaimana cara ke depan kita. Beliau meninjau tapak naik taraf gerai rakyat di Pekan Langkap, Teluk Intan. Baik, kita beralih ke perkembangan perbicaraan kes penyelewengan dana SRC International terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Pihak pembelaan berhujah bahawa afidavit dikemukakan Datuk Seri Najib pada 2016 untuk kes samannya terhadap bekas Presiden MCA Tun Ling Leong Sik tidak boleh dianggap sebagai pengakuan bersalah. Dalam afidavit itu, dia mengaku menerima wang 42 juta ringgit ke dalam akaun pribadinya dari SRC International Sendirian Berhad. Peguam Harvinder Jeet Singh berhujah mahkamah harus mempertimbang sama ada tertuduh mengetahui wang yang dimasukkan ke dalam akaunnya adalah daripada SRC. Manakala bagi tuduhan pecah amanah, mahkamah perlu melihat sama ada Datuk Seri Najib mempunyai niat tidak jujur untuk menggunakan dana tersebut. Pihak pembelaan berhujah terdapat bukti yang menyokong kesimpulan bahawa dalam pengetahuan tertuduh, dana dalam akaunnya pada waktu itu hasil sumbangan daripada keluarga Diraja Arab Saudi sejak 2011 dan 2012. Ia merujuk kepada pemindahan wang 27 juta, 5 juta dan 10 juta ringgit ke dalam dua akaun pribadi Datuk Seri Najib di M-Bank antara 26 Disember 2014 hingga 10 Februari 2015. Terdahulu pada sesi pagi, Peguam Muhammad Farhan Reid berhujah bahawa tertuduh tidak boleh disabitkan kesalahan semata-mata berdasarkan pendapat umum. Keputusan mahkamah sebaliknya mesti berdasarkan undang-undang dan fakta. Perbicaraan bersambung esok dengan pihak pendakwaan dijadual menggulung hujahan akhir mereka bagi kes itu. Susulan kejadian runtuhan tebing di Taman Kelab UK Bukit Antarabangsa, Kerajaan Negeri Selangor memperuntuk RM500,000 bagi kerja-kerja membaik pulih sungai dan anak sungai Sering bagi mengelak runtuhan lebih buruk. Ikuti laporan yang disediakan Siti Aisyah CP. Tinjauan di lokasi kejadian mendapati 7 kediaman yang menerima notis berpindah sebelum ini telah dikosongkan. Pemerhatian juga mendapati tanah runtuh itu berlaku kira-kira 2 meter dari belakang rumah penduduk terlibat yang terletak di Jalan Kelab UK 4, Taman Kelab UK. Kerja-kerja pembersihan dan pemulihan sedang giat dijalankan sejak awal pagi tadi. Turut meninjau lokasi kejadian, Pengerusi Jawatankuasa Tetap Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Pemodenan Pertanian dan Industri Asas Tani Selangor Izham Hashim. Penghadang dicadang dibina segera di sekitar cerun dan anak sungai berkenaan. Setakat ni okeylah, stabil lah. Cuma
kita kena dah appoint consultant dan juga kontraktor untuk mulakan design reka bentuk tapi berdasarkan design reka bentuk awal tu memang perlukan micropile, sheet piling dan juga anchor, block anchor lah. Kita akan anchor ke bawah rumah untuk dia perkukuhkan lagi cerun. Tambahnya, kerja-kerja baik pulih yang dipertanggungjawab terhadap Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri Selangor itu akan dijalankan selepas kajian serta reka bentuk tanah siap sepenuhnya minggu hadapan. Setakat ini, Kerajaan Negeri Selangor masih menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca sebenar runtuhan. Selain Kerajaan Negeri Selangor turut membantu membuat pemantauan adalah pihak bomba bagi memastikan tiada lagi pergerakan tanah dan air di dalam tanah. Runtuhan berpunca daripada pergerakan tanah akibat hujan lebat Jumaat minggu lalu sehingga mengakibatkan lebih 40 penghuni di kawasan ini diarahkan berpindah. Namun walau bagaimanapun tiada dilaporkan kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Siti Aisyah Cik P, RTM. Ini pula isu rintihan pengguna akibat bil elektrik yang meningkat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Justru bagi meringankan beban, TNB memberi pilihan kepada pengguna untuk membuat bayaran secara ansuran hingga Disember depan. Ia layak untuk semua pelanggan kediaman secara automatik. Fizawati Zainal melaporkan. Dalam tempoh PKP, terdapat peningkatan penggunaan elektrik antara 20 hingga 50% disebabkan rakyat Malaysia banyak menghabiskan masa di kediaman, termasuk mereka yang bekerja dari rumah. Dan kita telah beri secara automatik pada dua pengguna di kotak kuning di sebelah atas bil itu telah tertera. Kotak kuning itu ditulis sama ada bayaran penuh dia berapa, bayaran ansuran bulanan dia berapa. Bermula 15 Mei lalu, TNB telah mengaktifkan semula operasi pembacaan meter mereka. Bil-bil anggaran yang dikeluarkan semasa PKP telah diselaraskan dalam bil sebenar. Okey, terima kasih Puan. Pelarasan bil yang digunakan oleh TNB adalah kaedah prorata dan kaedah ini bagi memastikan pengguna tidak terlebih charge. Ia juga telah disemak bahkan disahkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia berdasarkan penggunaan sebenar elektrik setiap bulan kerana bil sebenar yang anda terima itu perlu dibahagikan mengikut jumlah tempoh bulan sepanjang PKP. Terima kasih ya. Penggunaan bulanan berkenaan akan didarabkan dengan kadar blok tarif bagi setiap bulan. Itu 200 kilowatt 21.8 sen. Kalau you pakai sampai 200 kilowatt, 1 kilowatt 21 sen, 21.8 sen. Lepas daripada 200 kilowatt yang pertama tu 21.8 sen. Tapi kalau lepas itu, lepas dari 200, dia ada kiraan lain lah. Dia akan ada pens nombor 2, pens nombor 3, pens nombor 4 dan pens nombor 5. Bagi pelanggan yang memerlukan penjelasan mengenai bil, mereka boleh ke kedai tenaga berhampiran atau menghubungi TNB K-Line. So bila TNB dah buka kaunter untuk kita semak, jadi kat sini saya fahamlah. Kalau tidak kita ternanti-nanti kan macam mana dia punya bacaan dia punya detail dia. So bila datang sini kita puas hatilah mana kita dapat bacaan sebenar dan berapa jumlah yang kita perlu bayarlah. So semasa PKP ni anggaran pun diambil dalam lebih kurang dalam 200. So saya rasa reasonable lah kan. So kami terus bayar je lah. Nanti kalau dia dah ikut bil yang betul, mungkin dia akan kurangkan lah kan. Fizawati Zainal, RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita teruskan dengan melihat tinjauan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan ribut petir yang kini lebih tertumpu di beberapa daerah di negeri-negeri di sekitar pantai timur Semenanjung, juga di beberapa daerah di sekitar negeri Johor. Dan keadaan ribut petir ini dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga ke lewat malam. Cuaca dijangka cerah untuk pagi esok, namun bermula Khamis nanti, hujan dijangka akan lebih kerap berlaku pada waktu pagi, terutamanya di negeri-negeri di sekitar barat Semenanjung ini.
Manakala tinjauan cuaca bagi negeri Sabah pula menunjukkan keadaan ribut petir juga kini sedang berlaku di beberapa bahagian iaitu di sekitar pantai barat, Kudat dan juga di sekitar pendalaman negeri berkenaan. Keadaan ribut petir ini juga dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga ke lewat malam. Berbeza keadaannya dengan di negeri Sarawak apabila cuaca yang dilihat cerah bagi hampir kesemua bahagian di negeri berkenaan untuk sepanjang hari ini. Sekian dahulu info cuaca. Dapatkan maklumat cuaca yang terkini dan juga sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh juga melayari laman sesawang kami di www.met.gov.my. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, seterusnya kita akan ikuti perkembangan sukan. Rakan penyampai Nazri teruskan. Dr. Api Pasti bersama Petronas Yamaha SRT. Barbora Spotakova gembira kembali beraksi. Terima kasih Hazel dan Syaril. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Hasrat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk mengadakan kem latihan sama seperti pelaksanaan program Road to Tokyo RTT sebagai persediaan skuad kebangsaan menghadapi dua kejuaraan utama pada Oktober depan adalah tidak mustahil. Berkata demikian Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal dalam satu sidang media yang berlangsung pagi tadi. Kalau kita lihat apa yang berlaku di luar negara, di England, di Germany, liga-liga, mereka telah pun berjalan dan dibuat dalam kawasan terkawal juga. Mungkin model-model yang ada di luar itu boleh diambil kira untuk kita contohi, dan kalau mana Majlis Keselamatan Negara berpuas hati dengan cadangan yang FAM dan Kementerian Belia Sukan gagaskan ini, saya rasa tak mustahil latihan untuk atlet kita dalam bola sepak boleh diteruskan. Bagaimanapun, sebarang keputusan dan perancangan itu bergantung kepada kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN dengan mengambil kira aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak. Skuad Harimau Malaya perlu mempersiapkan pasukan bagi menghadapi kempen kelaikan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. Manakala skuad bawah 18 tahun negara perlu bersedia menghadapi saingan Kejohanan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC bawah 19 tahun di Uzbekistan yang juga kelaikan Piala Dunia B20 FIFA 2021. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mengesahkan adiknya Wan Kuzri Wan Ahmad Kamal tidak mempunyai masalah dalam melengkapkan dokumentasi jika mahu menyertai skuad Malaysia bawah 18 tahun negara bagi menghadapi kejohanan AFC B19 2020 di Uzbekistan pada bulan Oktober depan. Boleh bermain di bawah mewakili Malaysia untuk under 19. Saya sebab umur beliau masih tak ada isu dari segi pasport. Below 21 you can still play with your parents punya ni. You have to make decision later. Dr. Kamarul memang berminat untuk membawa Wan Kuzri ke dalam pasukan. Wan Ahmad Faisal turut menyatakan Wan Kuzri sudah pun menyatakan minat untuk menyarung jersey skuad kebangsaan. Sebelum ini, pengurus pasukan bola sepak negara bawah 18 tahun, Datuk Kamarul Arifin Muhammad Shahar telah menyatakan pemain muda yang kini beraksi di Amerika Syarikat bersama pasukan St. Louis FC bakal menguatkan pasukannya. Wan Kuzri juga merupakan adik kepada bintang muda Wan Kuzain yang beraksi bersama klub Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat iaitu Sporting Kansas City.
Wangku Zain yang hampir menyertai kem latihan skuad bawah 22 tahun pada November tahun lepas bagi menghadapi Sukan SEA 2019 di Filipina, namun digugurkan daripada senarai akhir 2 pemain susulan masalah dokumentasi. Perkembangan MotoGP, keputusan sama ada pelumba veteran MotoGP Valentino Rossi mintai atau tidak pasukan Petronas Yamaha Sepang Racing Team SRT akan diketahui pada minggu ini. Demikian dijelaskan Prinsipal Petronas Yamaha SRT, Datuk Razlan Razali. Satu perbincangan akan diadakan dengan rakan sejawat dari pasukan Yamaha Factory Team, Lin Jarvis, hari ini untuk mengetahui keputusan Valentino Rossi. Ini kerana jika mengikut perancangan 2021, Petronas Yamaha SRT sudah dikira lewat untuk mengisi slot pelumba menggantikan Fabio Quartararo yang telah berhijrah ke Yamaha Factory Team bagi musim 2021. Jadi kita tak nak miss opportunity yang rider-rider lain yang kita dah shortlist juga, yang kita kena bermula berbincang dengan mereka jika Valentino buat keputusan untuk tak nak join kita ataupun bersara. Tambah beliau, sekiranya rundingan tidak memihak kepada Petronas Yamaha SRT, mereka sudah mengenal pasti 2 pelumba yang akan menunggang jentera mereka. Razlan hanya boleh mengesahkan seorang dari MotoGP dan seorang lagi dari Moto2 tanpa menyebut nama pelumba. Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi latihan SIC Junior 2 Wheels di USJ Elite Track Subang, Selangor. Apa yang dilakukan oleh tim SRT itu adalah suatu usaha yang cukup positif, iaitu cuba membawa masuk legenda pelumba MotoGP dunia iaitu Valentino Rossi ke dalam tim Malaysia. Apa yang kita harapkan, Sukan Permotoran Malaysia bakal membuka lembaran baru, iaitu suatu yang memberi lonjakan yang lebih baik di masa depan. Syarifudin Arsyad dan juru kamera Ana Mutan, RTM. Sementara itu, Datuk Razlan Razali ditanya sekiranya pasukan Petronas Yamaha SRT gagal mencari pelumba, adakah pihaknya akan menawarkan slot tersebut kepada bekas pelumba MotoGP negara Hafiz Syahrid Abdullah. Untuk bersambung mereka punya fokus, komitmen untuk buat yang terbaik, sebab tahun ini masih ada lagi lebih kurang jangkaan 14 pusingan yang mereka boleh buat sesuatu. So, untuk Hafiz, dia kena buat yang terbaik untuk kita memikir jika dia akan masuk ke tim Petronas atau mungkin kita bersambung lagi dengan bantuan untuk dia bersambung di Moto2 tahun depan. Dengan tim mana-mana pun kita asalkan dia bersambunglah. MotoGP Malaysia bakal menggegar litar antarabangsa Sepang pertengahan November ini sekiranya pandemik COVID-19 reda dan mendapat lampu hijau dari kerajaan. Sementara itu, pelumba Moto2 negara Hafiz Syahrid Abdullah tidak mahu menggunakan status sebagai anak tempatan untuk meraih tiket mudah menyertai Petronas Yamaha SRT. Saya nak masuk tim Malaysia dengan saya punya result, bukan dengan saya rakyat Malaysia. Saya kena ada wajib dalam tim Malaysia, tapi at the end of the day saya tak perform. Better saya give the place untuk rider yang deserve lah the place. Dalam masa sama, Hafiz Syahrid merasa puas dan terubat rindu dapat kembali turun ke litar selepas lebih 76 hari berkurung hanya menjalani latihan di rumah. Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi latihan di Subang, Selangor. Prosedur operasi standard SOP yang digariskan di ketiga-tiga pusat latihan Road to Tokyo RTT sudah cukup baik. Pensyarakanan Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, Dr. Mon Ridi Sutsi berkata tugas atlet kini hanya perlu fokus kepada latihan kembali kepada tahap terbaik setelah tidak menjalani latihan intensif hampir 3 bulan. Semalam, 2 pusat latihan berpusat RTT dibuka masing-masing di Akademi Badminton Malaysia di Bukit Kiara dan Pusat Pelayaran Langkawi, membabitkan 26 orang atlet dan pegawai. Malah, kesemua yang terlibat dikehendaki menjalani 3 proses saringan COVID-19. Ramai juga rakan-rakan atlet yang concern tentang keselamatan sebenarnya. Kan? Namun mereka memilih untuk pergi ke sana atas dasar sebab nak untuk negara, okey, dan untuk kata kembali ke
ke rutin asal mereka nak training. Alright, nak naikkan lagi prestasi and everything. Tapi saya rasa segala SOP yang disediakan oleh pihak KBS sendiri, MSN atau persatuan, saya rasa satu SOP yang sangat baiklah kan, yang telah dikaji dengan rapi kan, sebab ia melibatkan jumlah yang besar. Dr. Moon juga merupakan Olimpian negara ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia pagi tadi. Beliau juga menasihati para atlet agar sentiasa menjaga tahap fizikal kendiri, tidak kira di dalam maupun di luar kem latihan. Setiap individu yang memilih kerjaya sebagai atlet sepatutnya sedar dengan tanggungjawab yang digalas. Tempoh PKP perlu dimanfaatkan sepenuhnya atlet agar sekurang-kurangnya dapat mengekalkan tahap kecergasan sebelum kembali ke kem latihan. Ia penting terutama bagi atlet terbabit dengan sukan yang fokus kepada berat badan. Tahun yang sendu, tiada latihan, tiada pertandingan. Beratu Pemanah Kompaun Negara Nur Fatihah Mak Saleh bagaimanapun tetap melahirkan kesyukuran kerana akhirnya dapat menumpukan perhatian kepada pengajian ijazah kedoktorannya. Meletakkan matlamat untuk menamatkan pengajian dalam tempoh 3 tahun, Sumandak Sabah itu berharap dapat mengikuti jejak senior Dr. Moon Ridi Suksi yang kini bergelar pensyarah. Enggan terus pusing memikirkan pandemik COVID-19 sehingga menyebabkan aktiviti sukan seluruh dunia terganggu. Fatin bingkas mengalihkan tumpuannya kepada pengajian ijazah kedoktoran di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. So, saya dah sambung belajar ke peringkat kedoktoran ijazah ni. So saya sekarang ni dengan masa yang ada ni, alhamdulillah saya dapat banyak meluangkan masa untuk akademik saya. Kalau sebelum ni saya banyak menghabiskan masa dekat Padang, so saya tak ada masa untuk pembelajaran kan. So dengan keadaan macam ni mungkin dia bagi saya peluang untuk siapkan apa yang perlu sebelum saya start orang kata busy semula pada tahun hadapan. Setelah acara memanah kompaun digugurkan daripada program Majlis Sukan Negara penghujung tahun lalu, ditambah dengan pandemik COVID-19, Fatin dan rakan-rakannya sekadar mengadakan latihan sendiri di rumah berikutan tiada latihan pusat. Kita kena train semula kita punya mental and then kita refocus. Ya, tahun ni mungkin tak ada apa tapi kita boleh start prepare untuk tahun depan. Sebab tahun depan kita akan ada SEA Games. InsyaAllah kalau pandemik ni akan orang kata berlalu dengan cepat, so akan ada tournament semula lah. So preparation untuk tahun ni kita akan start balik kosong lah. Bagi tahun hadapan katanya andai keadaan sudah reda, sukan SEA bakal menjadi fokus pasukan selain kejohanan utama. Robin Hood wanita negara itu bertekad untuk menajamkan lagi panahannya sebelum kembali beraksi. Kejohanan kompetitif terakhir atlet berusia 28 tahun ini adalah sukan SEA Filipina tahun lalu. Fatin pernah meraih emas ketika aksi Piala Dunia 2015 di Shanghai dan dinombatkan sebagai olahragawati Sabah 3 kali berturut-turut. Sekian berita sukan, kembali semula bersama rakan penyampai Syaril dan juga Hazel. Seorang wanita menyangkakan batu melayang dan terkena pada cermin hadapan keretanya ketika sedang melalui satu lebuh raya. Namun sangkaan itu meleset apabila mendapati batu terbang tersebut rupa-rupanya seekor kura-kura. Latonya Luck bersama adiknya kemudian membawa haiwan tersebut ke hospital berdekatan untuk dirawat. Malangnya kura-kura itu tidak dapat diselamatkan kerana kehilangan banyak darah. Berikutan itu Latonya mengingatkan orang ramai agar lebih berhati-hati ketika memandu supaya kejadian sebegitu tidak berulang dan mengorbankan haiwan-haiwan liar. Matematik tambahan antara subjek yang dianggap sukar dan mencabar. Lain pula bagi seorang cikgu yang tular, Fatih Hussein, baru-baru ini kepantasannya menjawab soalan matematik tambahan kurang dari 5 saat melalui filter Instagram mencuri perhatian ramai. Rata-rata warganet kagum dengan cikgu muda ini kerana kepantasannya menjawab soalan berkenaan.
Visual memaparkan seorang lelaki dengan selamba menangkap ular tedung tanpa menggunakan sebarang alat perlindungan diri mendapat 34,000 tontonan di laman Twitter. Perkongsian video dari Mace di Twitter itu dipercayai berlaku di Perak. Lelaki itu dilihat tenang memegang bahagian kepala ular dan mengheriknya dari belakang sebuah rumah. Dia kemudiannya membawa ular itu ke kawasan lapang sementara menunggu kedatangan anggota Jabatan Pertahanan Awam JPAM untuk diserahkan. Berita baik yang dinantikan seluruh penggiat drama dan filem tempatan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kerajaan membenarkan aktiviti penggambaran memulakan operasi minggu depan. Namun ada prosedur operasi standard SOP yang mandatori untuk dipatuhi. Ia bagi menjamin rutin penggambaran dilaksana berdasarkan garis panduan Kementerian Kesihatan. Wartawan Suhail Muhammad Noor melaporkan. Hari ini kita telah putuskan penggambaran filem dan lain-lain tadi yang berkaitan dengan penggambaran boleh memulakan operasi mereka bermula 10 Jun 2020. Walau bagaimanapun, aktiviti penggambaran juga mestilah mematuhi setiap SOP yang telah pun diputuskan di dalam mesyuarat tersebut, terutamanya mengenai penjarakan sosial, tidak membolehkan perhimpunan yang ramai dan sebagainya. Kerajaan memberikan lampu hijau untuk aktiviti penggambaran dijalankan secara bersyarat bermula 10 Jun ini. Seperti dijangka, pelbagai reaksi telah timbul. Ada di antara penggiat seni yang menarik nafas lega. Namun, ada yang mempersoalkan bagaimana aktiviti penggambaran dapat dijalankan semula dalam suasana norma baharu. Satu berita yang amat menggembirakan, khususnya bagi semua pekerja filem, produksi dan sebagainya. Dalam penghasilan sebuah filem kadang-kadang ada 50 hingga 100 pekerja yang akan bekerja pada suatu masa, dan kerja-kerja itu boleh diambil alih oleh seorang dengan memahami tugas yang lain dan kurangkan jumlah yang bekerja di lokasi. So kita perlu akur dengan norma baru kerana SOP merupakan satu bahagian daripada cara hidup yang akan datang. Lokasi kalau dilimitkan, kita akan menghadapi nampak sama juga angle itu lebih kurang 2-3 tempat yang sama. Kalau biasa kita boleh keep on tukar lokasi dan nampak dia cantik dan nampak dia lebih hidup kan. Tapi sama kena ikut pandai lah, kreatif. Angle sini seperti rumah sama, angle sana rumah lain tapi padahal sama rumah tapi dibuat 3 rumah angle. SOP yang ditetapkan termasuk penggambaran tidak boleh membabitkan babak yang menyaksikan berlakunya sentuhan fizikal antara pelakon. Sudut perspektif seorang pelakon yang bagus, dia boleh melakonkan apa jua yang diberikan kepada dia, kerana penghayatan sesebuah watak itu atau adingan itu. Penulis dan pengarah perlu memberi intipati naskah yang lebih mendukung lakon TV yang perlu lari daripada kebiasaan. Tapi ini mampu membuktikan bahawa konten cerita merupakan elemen yang paling penting. Keputusan yang diumum kerajaan telah diperhalusi selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak bagi memastikan pelaksanaannya tidak mendatangkan risiko negatif. Ia merangkumi aspek kesihatan, keselamatan, perbelanjaan, kepakaran, logistik serta jangkaan siaran produk. Suhail Muhammad Noor, RTM.
Meraihkan Syawal tanpa insan tersayang di sisi bukan situasi yang mudah untuk dilalui penyanyi veteran Datin Eva Rizan. Bukan tidak mampu menerima hakikat pemergian suami tercinta Dato' Dahlan Zainuddin kira-kira setahun lalu. Namun begitu banyak kenangan yang dikongsi bersama artis yang dikenali dengan lagu Kisah Seorang Biduan itu. Eva mengaku sambutan Syawal kali ini cukup sederhana, terutama dalam tempoh kawalan pergerakan dikuatkuasakan. Namun kehadiran anak-anak sedikit sebanyak mengubat duka dan rindu terhadap arwah. Dah 2 tahun ya. Tahun lepas pun dia meninggal bulan puasa. So tahun lepas memang kita tak sambut langsung. Tahun ni memang rasalah Husna. Rasa sangat. Saya dah 43 tahun kan bersama. So memang tak tahu nak cakap, memang rasa sangat sunyi. Lagi bila kita kena kurung macam ni dengan keluarga, kita tak jumpa bulan puasa pun, saya dengan anak saya berdua je yang kecil ni kan. So berdua je rasalah, memang bohonglah kata kalau tak sedih kan. Baik, berita perdana edisi 2 Jun berakhir di sini. Terus amalkan kawalan kendiri serta biasakan dengan gaya hidup norma baharu. Kekal patuh dengan perintah kawalan pergerakan bersyarat. Itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.